kita dalam usaha kita untuk memberikan penerangan kepada rakyat. Kerana adik-kakak, walaupun kita ni duduk dalam sebuah negara yang mengaku demokrasi, negara demokrasi yang patutnya kita mendapat keadilan, rakyat mendapat hak untuk mendapat berita-berita yang benar, tapi benda ni tidak berlaku. Benda ni tidak berlaku, maka kita tak ada media untuk kita sampaikan kepada rakyat segala kerja buat kita, segala perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan pimpinan Pakatan Rakyat, sama ada PAS, DAP maupun Parti Keadilan Rakyat di negeri Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan juga di Kelantan. Kita tidak dapat berita, kita tidak dapat untuk mengetahui suasana yang sebenar. Hak kita tahu kan, di negeri-negeri Pakatan Rakyat ni tak molek belakang, tak molek belakang, sehingga ke akhir-akhir ni bila rakyat secara keseluruhannya mendesak ataupun bekerja untuk merampas Putrajaya, untuk rampas Putrajaya, untuk merubah kerajaan di Putrajaya, maka di Kelantan ni yang mari duk minta suruh ubah di Kelantan sekali. Ubah di Kelantan sekali, dia kata kerana 22 tahun dah Kelantan ni diperintah oleh PAS, maka dia minta supaya ubah sekali. Bila kita sebut nak ubah Putrajaya, maka dia mari sebut nak ubah Kelantan sekali. Maka digambarkan segala keburukan yang ada di Kelantan. Habis, maknanya kalau tengok televisyen, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita di Kuala Lumpur, di Terengganu ataupun di luar daripada Kelantan, dalam bulan 2 ni juga hamba 2 kali ceramah di Terengganu. Orang Terengganu tanya pasal berapa bila dia tengok berita-berita daripada televisyen, nampak teruk benar Kelantan. Itu hak dia sebut kita tak ubah sekali. Jadi hamba nak sebut adik-kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hamba tengok ke belakang ni takut penceramah mari gak nak lepas kita. Jadi dia sebut ubah sekali. Hamba nak sebut kepada adik-kakak sini, nak tanya adik-kakak sini, gapo dosa kerajaan Kelantan? Apakah dosa kerajaan Kelantan sehingga kalau ada sebab untuk rakyat ni nak ubah kerajaan di Kelantan? Apa dosa? Yang kita nak ubah kerajaan persekutuan adalah kerana dosa yang terlalu banyak. Kalau kita nak senaraikan dosa kerajaan UMNO Barisan Nasional 50 tahun merintah Malaysia ni, bahkan bagi esok tak habis. Tapi apa dosa kerajaan Kelantan? Hak mana dia dah sebut dalam televisyen, dalam surat khabar, dosa-dosa kerajaan Kelantan hak dia sebut ni, pemimpin-pemimpin UMNO saja sebut. Sama ada dalam masalah air di Kelantan, walaupun memang tidak dinafikan, air ni di mana-mana, serata dunia ada masalah berkenaan dengan air ni. Hak setakat tak ada air keruh dan sebagainya, serata dunia. Namun dari segi badan-badan yang bertanggungjawab tidak meletakkan Kelantan ni sebagai sebuah negeri yang teruk. Perkhidmatan air hak paling teruk di negeri Pahang, yang mana di negeri Pahang bekalan air kepada istana negeri Pahang pun tidak bersih, mana tidak dijamin kebersihannya. Dari segi kekotoran, laporan Jabatan Kesihatannya, tidak negeri Kelantan hak paling kotor, tapi hak paling kotor di negeri Perlis. Jadi cuma hak kata kotornya pemimpin-pemimpin UMNO. Kenapa? Kerana dia tidak berjaya mencari dosa-dosa kerajaan Kelantan, maka dia rekalah dengan segala benda untuk memburukkan kerajaan. Adik-kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 2-3 hari seminggu baru ni berlaku wabak di negeri Perak, yang mana 2 orang kanak-kanak telah meninggal dunia. Beberapa orang dimasukkan ke hospital, yang melibatkan 2,500 orang terkena satu wabak penyakit yang dikenali sebagai ringkasnya AGE. Panjang nak sebut kok orang putihnya, tapi ringkasnya AGE. Jabatan Kesihatan mengesahkan bahawa penyakit ini
berpunca daripada virus yang terdapat dalam air yang dibekalkan kepada rakyat di negeri Perak. Cuba adik kakak bayangkan, kalau benda tu berlaku di negeri Kelantan, kalau berlaku budak mati di negeri Kelantan dan disahkan kerana virus air, virus yang terdapat dalam air, maka gegak gempita lah. Makna televisyen, koswak khabar, apa, makna menyalahkan kerajaan kerana tidak berjaya membersihkan air, menyebabkan kehidupan rakyat Kelantan dalam bahaya dan sebagainya. Tapi benda tu berlaku di Perak. Kita bukan gembira dengan benda yang berlaku, musibah yang berlaku kepada rakyat Perak. Cuma aku nak suruh rakyat Kelantan ni supaya boleh faham, kalau benda tu berlaku di negeri Kelantan, maka dia akan sebut bahawasanya kerajaan Kelantan ni tak pandai mengatur. Dan itu kesalahan-kesalahan yang disebut oleh mereka. Oh, kalau berlaku di Kelantan, jakit pakar Terengganu pula ke, boleh tengoklah lagu mana dia akan sebut kesalahan-kesalahan kerajaan Kelantan kerana tidak pandai menguruskan air dan sebagainya. Adik kakak muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hak UMNO duk main juga lagi. Ambo nak sebut beberapa perkara. Kalau itu dikira dosa kerajaan Kelantan, kalau dikira dosa kerajaan Kelantan, bulan 11, bulan 12 baru ni, bulan 11, bulan 12 baru ni, banjir besar disebut akan berlaku di Kelantan. Tok Guru Menteri Besar kita berdoa, bukan setakat berdoa dan kita aminkan, tapi Tok Guru Menteri Besar dalam setiap perjumpaan berdoa dan minta kita semua sekali sama-sama berdoa dengan beliau. Dan Alhamdulillah tidak mari ke Kelantan. Banjir tidak mari ke Kelantan. Banjir berlaku dengan begitu teruk di negeri Johor. Banjir berlaku dengan begitu teruk di negeri Pahang. Banjir di sebahagian daripada negeri Terengganu. Hak Kelantan ni ada sikit-sikit saja di sekitar Sungai Golok dan sebagainya. Bukan kita gembira dengan banjir yang berlaku di Johor, di Pahang dan sebagainya. Tapi adik kakak kena ingat, kalau banjir ni berlaku di Kelantan, maka UMNO Barisan Nasional melalui televisyen dia, melalui surat khabar dia, melalui radio dia akan heboh dengan kata-kata Kelantan ni tak pandai buat lokal, kerajaan Kelantan tak pandai buat lokal, maka berlaku banjir dan sebagainya. 2-3 hari lepas berlaku banjir di negeri Perak. Dalam suasana panas kemarau kita ada dalam ini, tiba-tiba berlaku hujan dan banjir di negeri Perak. Lebih 500 orang terpaksa dipindahkan dalam masa yang segera. Kalau banjir lagu tu berlaku di Kelantan, maka gegak gempitalah surat khabar, televisyen dan sebagainya menyalahkan kerajaan Kelantan kerana tidak pandai buat lokal, tidak pandai mentadbir negeri. Itu sahaja. Hak lain itu lada rakyat. Kalau dia kata dosa kerajaan Kelantan, lada rakyat merupakan satu projek kerajaan yang cuba ditiru, satu projek kerajaan yang memberikan kebajikan kepada ramai rakyat di seluruh negeri Kelantan. Hak ni maknanya hak dia kutuk kata salah kerajaan Kelantan dan sebagainya. Walaupun dia sebut salah, sama ada dalam soal pengurusan air, sama ada dalam soal banjir, sama ada dalam soal lada rakyat dan sebagainya, tak ada teguran audit ataupun teguran jabatan-jabatan yang berkaitan dengannya. Manakala kesalahan-kesalahan UMNO Barisan Nasional, hak kita duk kecek pasal lembu 250 juta ni, bukan didedahkan oleh pimpinan PAS, tidak didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kapas Singh, Lim Kit Siang ataupun Lim Guang Eng, tidak. Tetapi maknanya didedahkan oleh Jabatan Audit Negara. Didedahkan oleh Jabatan Audit Negara. Bila benda ni pecah, dia adik kakak, ambo nak akhir ucapan ambo ni, ambo nak sebut sikit dah. Kenapa kita kena tukar kerajaan di peringkat Putrajaya? Kenapa ini? Ambo nak sebut atas satu isu ini. Makna dalam persoalan lembu ni, apabila Syahrizal 250 juta ni satu jumlah yang cukup besar. 250 juta, lebih separuh daripada bajet kerajaan negeri Kelantan
ia kita gunakan untuk bayar allowance guru Quran, allowance untuk pengulu, allowance pegawai halakot guru, halakot gaji guru, baik jalan segala bentuk bantuan IPTA, pelajar cemerlang, bantuan bencana alam dan sebagainya dengan 400 juta sahaja. Jadi 250 juta ni lebih separuh daripada bajet kerajaan negeri Kelantan. Maknanya kalau projek Kandai Lembu ni boleh 2 butir, sudah lebih daripada bajet keseluruhan bajet kerajaan negeri Kelantan. Maknanya jumlah dia cukup besar. Hamba tidak nak sebut hak cukup besar ni. Cuma hamba nak sebut, bila benda ni berlaku, pimpinan-pimpinan di kalangan UMNO sendiri berasa Shahrizad patut kena berhenti. Kerana ini adalah merupakan satu kesalahan yang cukup memalukan. Kerana apa? Kerana orang kampung faham. Hak lain terlalu banyak kesalahan-kesalahan dosa UMNO Barisan Nasional. Tapi bila kita rakyat orang kampung payah nak faham. Hak lembu ni orang kampung mudah faham. Makna Kandai Lembu diberikan kepada satu orang itu pula suami kepada menteri dengan jumlah yang cukup banyak dan gagal untuk dilaksanakan. Jadi orang kampung mudah faham. Jadi bila kerana tu pimpinan UMNO sendiri maknanya sebut supaya Shahrizad ni berhenti. Cuma sebut ni ada hak sebut dengan belapik, ada hak sebut dengan secara direct. Tun Dr. Mahathir sendiri sebut agak berlapik. Dia kata Shahrizad kena saya, tak boleh saya kepada jawatan menteri, kena saya kepada parti. Maknanya tak boleh saya kepada jawatan menteri, saya kepada parti, maknanya kena berhentilah. Itu Tun Dr. Mahathir sebut. Rafidah Aziz sebelum dia sebut Shahrizad patut tahu apa yang dia kena buat. Shahrizad patut tahu apa yang dia kena buat. Maknanya kalau begitulah berlaku salah lakunya, patut Shahrizad kena berhenti. Itu maksud dia. Cuma dia kata Shahrizad patut tahu apa yang dia kena buat. Shahrizad kemudiannya pergi Mekah. Budaya UMNO Barisan Nasional, kalau hak Melayu, hak mengaku Islam ni, kalau bila dia buat salah, bila rakyat tahu, dia pun pergi Mekah. Kelik tunjuk baik. Shahrizad kelik baru ni jambu tak nampak. Hari mula-mula kelik. 2 hari lepas tu tubik dah khabar semula, nampak semula jambu. Dan bila dia kelik Mekah, sekali lagi Rafidah sebut. Hamba baca dah khabar putih, Rafidah sebut lagu mana tak tahu, tapi lebih kurangnya dia kata apa yang boleh dibanggakan sebagai seorang menteri hanyalah adanya integriti. Kalau tak ada integriti, tak ada harga untuk jadi menteri. Maknanya dalam erti kata lain, Shahrizad diminta supaya berhenti. Kemudian hak tak ada belapik, hak sebut benar-benar tak ada belapik. Bom Mokhtar sebut untuk menyelamatkan kerajaan Barisan Nasional, Shahrizad kena undur. Hak ni dia sebut secara direct. Jadi bila sebutan ini kepada Shahrizad, maka Shahrizad sisi lengan Shahrizad. Dari sisi lengan dia kata, gapo dia kata? Dia kemukakan soalan macam mana? Kata dia, kenapa saya seorang kena berhenti? Kenapa saya seorang kena berhenti? Tunjukkan kepada saya siapa yang bersih. Tunjukkan kepada saya siapa yang bersih. Dalam arti kata lain, bila Shahrizad cabar, kenapa saya seorang kena berhenti? Tunjukkan kepada saya siapa yang bersih. Soalan ni tak ada siapa boleh jawab dalam UMNO Barisan Nasional. Pakak terdiam belakang. Dan Najib sendiri tak boleh nak jawab, maka Najib pun tidak berani nak ambil tindakan. Kenapa Shahrizad kata tunjukkan kepada saya siapa dia yang bersih? Kenapa saya seorang kena berhenti? Dan kerana Najib tak boleh jawab soalan ni lah, maka pilihan raya terpaksa ditangguh beberapa kali. Sampai kali ni tak boleh nak buat pilihan raya lagi. Kerana Shahrizad kata siapa dia yang bersih. Shahrizad tanya siapa dia yang bersih.
Maka rakyat patutnya lebih-lebih lagi tanya, siapa dia yang bersih dalam UMNO Barisan Nasional? Siapa dia? Lalu dijawab apabila audit mendedahkan Menteri Agama menggunakan duit zakat. Bila Menteri Agama menggunakan duit zakat, tak ada dah rapat, mana UMNO ni rapat betul dengan soalan Syahrizal, siapa yang bersih tunjukkan kepada saya. Jadi dalam arti kata lain, semua dia orang itu kena berhenti, tapi dia orang tidak akan berhenti. Nabi sebut kita akan pertahankan Putrajaya sehingga kekisian darah yang terakhir. Maknanya rakyat yang kena senyah dia turun ni. Dia orang tak akan turun dengan segala penyelewengan yang telah dilakukan oleh mereka. Dia tidak akan mudah-mudah untuk serahkan Putrajaya. Dan demi untuk kebaikan rakyat, untuk kebaikan negara masa depan, maka rakyatlah kena senyah dia orang itu turun. Itu sebab kenapa kita kena tukar kerajaan di peringkat Putrajaya. Dan kita cabar kepimpinan UMNO, tunjukkan secara sungguh-sungguh apa dosa kerajaan Kelantan. Kiranya kerajaan Kelantan ni perlu ditukar. Apa dosa? Biar ada bukti-bukti yang jelas dan sebagainya. Tok Guru Menteri Besar selalu sebut kita buka SPRM 24 jam. Mari siasat, mari tengok apa-apa benda. Dan tak ada pun makna semua SPRM kok, Jabatan Audit kok mengatakan kerajaan Kelantan menguruskan keuangan dengan baik. Bahkan negeri-negeri Pakatan Rakyat semuanya duduk belah atas. Pak negeri Pakatan Rakyat ni merupakan pak negeri yang teratas, yang terbaik dalam pengurusan keuangan dan sebagainya. Tak ada sebab untuk nak tukar kerajaan Kelantan, tapi kita mempunyai sebab yang sungguh banyak, termasuk soalan Syahrizal tadi, siapa dia yang bersih, dan dijawab dengan Menteri Zakat, Menteri Agama guna duit zakat. Jadi dengan sebab itu, Pakatan Rakyat, sama ada PAS, sama ada Parti Keadilan Rakyat, sama ada DAP, kita bersatu insya-Allah untuk